buat apa timan-timan lagi? Siapa yang buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wa malaikatil muqarrabin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita menyambung kembali setelah bercuti lah dalam 2 hari, 2-3 hari lah kita bercuti untuk hari raya Aidiladha. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung pembacaan hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang di mana kitab ini menceritakan tentang Nabi SAW. Dan kita sambung masih lagi pada bab yang pertama, dan insyaAllah kita akan habiskan bab yang pertama pada tengah hari ini, dan kita masuk pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijali ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu min ra'aitu bihi syabahan sahibukum yani nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Maksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kata Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi SAW bersabda kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, telah diperlihatkan kepadaku sekalian para nabi, aku melihat Musa alaihissalam seakan-akan daripada kalangan kaum lelaki Shanu'ah, yakni satu kabilah daripada Yaman. Aku melihat Isa anak Maryam alaihissalam, maka ia mirip Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim alaihissalam, maka aku dapati ia mirip sahabat kamu, yakni diri Nabi SAW. Nabi bagi tahu, aku melihat Nabi Ibrahim AS, dia adalah mirip sahabat kamu. Sahabat kamu tu maksudnya Nabi bagi tahu kepada Jabir bin Abdullah, dan Nabi kata Nabi Ibrahim ni mirip kepada sahabat kamu, yakni sahabat kamu yang dia maksudkan tu adalah Nabi SAW. Aku juga melihat Jibril AS, maka aku dapati ia mirip Dihyah. Sayyidina Jibril dia sering Sayyidina Jibril ni dia sering menyerupai, kalau menyerupai Dihyah. Jadinya apa tafsiran daripada hadis ini, apa yang hadis ini nak sampaikan kepada kita, yakni nabi-nabi yang disebutkan di dalam hadis yang di atas ni, nabi-nabi yang disebutkan di dalam hadis di atas adalah dilihatkan oleh Nabi SAW pada malam baginda itu diisra'kan. Pada malam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan Nabi SAW berjumpa dengan
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Itu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lepas tu yang keduanya, hadis ini menjelaskan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah ijma' sekalian ulama dan ahli sejarah Islam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur baginda Nabi, melalui jalur anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Malah hal ini dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dia dalam hadis lain menyebutkan sesungguhnya Allah telah memilih dalam kalangan anak-anak Ibrahim Nabi Ismail. Ia memilih dalam kalangan anak-anak Ismail itu Bani Kinanah. Ia memilih dalam kalangan Bani Kinanah ialah Quraisy. Ia memilih dalam kalangan Quraisy itu Bani Hashim, serta memilih aku dalam kalangan Bani Hashim. Ini jalur keturunan Nabi SAW. Daripada Bani Hashim itu, dan atasnya itu lagi Bani Kinanah. Dan daripada Bani Kinanah itu inilah sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam dan sehingga Nabi Ibrahim. Itu berkenaan dengan hadis yang ke-12, yang ini di mana Nabi SAW nak nak ceritakan bahawa wajahnya itu mirip dengan wajah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sebabnya adalah sebab daripada jalur nasab yang sama lah. Daripada nasab keturunan Nabi SAW ini adalah nasab keturunan Nabi Ibrahim melalui anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudiannya hadis yang ke-13, An Sa'id Al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyada malihan muqassadan. Maksudnya diriwayatkan daripada Sa'id Al-Jurairi. Sa'id Al-Jurairi ini merupakan seorang tabi'in yang di mana beliau ini nak dengar tentang Nabi, dia nak tahu bagaimana ciri Nabi SAW. Jadinya diriwayatkan daripada Sa'id Al-Jurairi menceritakan, aku telah mendengar Abu Tufail, Abat Tufail radhiyallahu anhu. Abat Tufail ni merupakan seorang sahabat Nabi SAW berkata, aku telah melihat, ini kata Abu Tufail, dia kata, aku telah melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi di dunia sekarang ini orang yang pernah melihat baginda selainku. Aku berkata, sifatkannya kepadaku sebagaimana yang kamu lihat. Ia menjawab, baginda putih berseri, tampan dan sedang. Ini kata Said Al-Jurairi. Aku berkata, Said Al-Jurairi berkata, sifatkannya kepadaku sebagaimana yang kamu lihat, sebagaimana yang kamu pernah jumpa Nabi SAW, yakni Abu Tufail. Abu Tufail ni dia pernah jumpa Nabi. Jadinya Sa'id ni kata, okay, sifatkan bagaimana Nabi SAW itu, sifatkan kepada aku, kata Sa'id Al-Jurairi, seorang tabi'in. Lalu Abu Tufail menjawab, baginda putih berseri, tampan dan juga sedang. Jadinya apa yang untuk kita faham dengan lebih lanjut adalah hadis ini dia memberi gambaran daripada Abu Tufail radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia memberi gambaran tentang Nabi SAW yang boleh kita anggap sebagai inti kepada sifat-sifat fizikal yang disampaikan oleh hadis-hadis yang sebelumnya. Jadinya kata Abu Tufail ni, Nabi SAW ini yang pertamanya adalah kulit baginda ini putih berseri. Yang kedua, baginda seorang yang tampan, amat menarik dan indah kepada sesiapa yang melihat. Sebab itu sampaikan Abu Tufail ni mengatakan, dia memberi satu pengakuan atau pengiktirafan. Dia kata, aku telah melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi di dunia sekarang ini orang yang pernah melihat baginda selainku. Dia kata Nabi SAW ini seorang yang tak ada orang, dia tak
pada zamannya itu tak ada orang yang pernah lihat Nabi SAW. Jadinya siapa yang pernah lihat Nabi SAW ini dikategorikan sebagai para sahabat. Dan para sahabat ni bila dia melihat Nabi SAW itu, dia akan anggap ataupun dia akan iktiraf ketampanan, keindahan wajah Nabi SAW. Sebab itu disifatkan baginda ini seorang yang tampan, seorang yang kacak, seorang yang handsome, amat menarik dan indah kepada sesiapa yang melihatnya. Tak ada orang yang kalau melihat Nabi SAW ini tidak jatuh cinta. Tak ada orang yang melihat Nabi SAW ini dia hatinya itu tidak akan merasa kasih kepada baginda. Tak ada. Sebab Nabi SAW ini wajahnya itu memang dipilih oleh Allah untuk menjadi sangat-sangat indah. Allah pilih wajah Nabi itu dengan wajah yang sangat-sangat indah dan walaupun sederhana tapi sangat-sangat indah, lebih cantik, lebih handsome daripada Nabi Allah Yusuf AS. Lepas tu yang ketiganya, bentuk tubuh badan baginda adalah sedang dari segenap segi, iaitu ketinggiannya, lebarnya, saiznya, wajahnya, rambut dan juga sebahagiannya lagi. Tubuh Nabi SAW ini bersifat sedang. Sedang ini dengan makna sederhana lah, sederhana. Ianya apa pengajaran daripada hadis Nabi SAW ini? Menjadi kegembiraan kepada para tabi'in apabila ada kesempatan bersama dengan sahabat Nabi SAW. Ni kita kena ambil contoh daripada tabi'in yang disebutkan dalam hadis ni adalah Sa'id Al-Jurairi. Apabila seorang tabi'in ini dia ada kesempatan untuk bersama dengan sahabat Nabi, mereka ini akan bertanya tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dalam hadis ini, dalam hadis yang kita bacakan tadi itu, Sa'id Al-Jurairi lah, yang seorang tabi'in yang bertanya kepada Abu Tufail, seorang sahabat Nabi. Dan sebelum ni yang kita baca sebelum ni, Abu Ishaq ni dia tanya kepada Al-Bara' bin Azib. Dan Al-Bara' bin Azib seorang sahabat Nabi juga. Jadinya ini memberi dorongan kepada kita ini untuk sentiasa menambah ilmu tentang syama'il Nabi SAW. Kalau kita jumpa dengan orang-orang alim, orang-orang yang kehidupannya ini memang mengikuti Nabi SAW, maka kita kena jumpa, kita kena tanya bagaimana sifat Nabi, bagaimana kita ini nak mencontohi Nabi. Nanti mereka akan bagilah ke dekat kita bagaimana kita nak contohi Nabi SAW, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlak dia, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi makan dan minum, dan bagaimana cara Nabi melayani anak-anak kecil, bagaimana cara Nabi SAW melayani para isteri-isteri baginda. So kalau kita tanya kepada orang-orang yang lebih arif tentang syama'il Nabi, maka ambillah peluang. Antaranya yang orang yang kita boleh tanya adalah ustaz-ustaz kita lah, Tuan Guru Syekh Zainal Asri, Syekh Nazrul Nasir, banyak asatizah kita yang boleh menceritakan kepada kita tentang Nabi SAW. Ini memberi dorongan kepada kita untuk sentiasalah menambah ilmu tentang syama'il Nabi dan sirah baginda, sebagai mencontohi amalan generasi silam. Untuk kita contohi bagaimana para tabi'in kehidupannya untuk menuntut ilmu, kita contoh. Dia jumpa dengan sahabat Nabi, dia tanya keadaan sifat Nabi macam mana, akhlak Nabi bagaimana. So kalau kita pun jumpa dengan orang-orang alim, orang-orang yang lebih arif tentang sirah, arif tentang tentang syama'il, tentang ciri-ciri kehidupan, ciri sifat Nabi, fizikal Nabi dan sebagainya, akhlak Nabi. So kita tanya untuk kita contoh amalan para tabi'in pada zaman-zaman sebelumnya lah. Kerana apa? Kerana dengan kita melakukan sedemikian sebenarnya akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Itu kena banyak mengajar, kena banyak belajar tentang syama'il Nabi. Itu pengajaran yang kita dapat daripada hadis. Seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dan insyaAllah hadis yang terakhir pada bab yang pertama ini, insyaAllah esok kita akan masuk pada bab yang kedua. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-14. An Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain idza takallama ru'ya
kan nuri yakhruju min baini sanayahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi lah, anak kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan gigi depan Rasulullah SAW antara satu sama lain renggang sedikit, yakni tidak terlalu rapat. Apabila baginda bercakap, kelihatan seolah-olah cahaya terbit daripada celah-celah gigi hadapannya itu. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, meriwayatkan gigi depan Nabi SAW. Gigi depan Nabi SAW ini dia renggang sedikit, yakni tidak terlalu rapat lah, tidak terlalu rapat. Dan apabila baginda Nabi SAW bercakap, akan kelihatan seolah-olah cahaya yang memancar, yang terbit daripada celahan gigi baginda Nabi SAW yang sedikit renggang itu. Jadinya dalam hadis di atas ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nak menceritakan kepada kita berkenaan dengan gigi Nabi SAW, iaitu 4 batang gigi depannya renggang sedikit antara satu sama lain, yakni tidak terlalu rapat. 4 gigi depan lah, 2 depan ni dan juga tepi. 4 gigi depan Nabi SAW itu agak kelihatan renggang sedikit, namun tidaklah terlalu jarang sehingga nampak jelek, nampak buruk ataupun tidak cantik. Walaupun dia agak renggang sedikit, tapi bukanlah renggang yang menyebabkan wajah Nabi mengakibatkan gigi Nabi ataupun wajah Nabi itu buruk ataupun tidak cantik, kan. Tapi ini adalah renggang yang kemas lah, yang cantik. Keadaannya adalah pertengahan antara rapat dan jarang. Gigi baginda yang putih bersih dapat dilihat oleh orang yang bercakap dengannya. Ini gigi Nabi SAW itu, yang gigi Nabi yang putih bersih itu apabila Nabi bercakap dengan sahabat, apabila Nabi bercakap dengan masyarakat, akan kelihatan gigi baginda SAW itu yang putih bersih. Sebab itu antara amalan baginda Nabi SAW adalah bersugi. Sebab itulah gigi baginda ini sentiasa bersih. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sentiasa bersugi. Sentiasa bersugilah. Sebelum solat Nabi bersugi, apa-apa sajalah Nabi SAW akan mulakan dengan sugi. Sebab itu gigi baginda itu sentiasa bersih dan cantik. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita bacakan ini? Antara penampilan menarik Nabi SAW ialah gigi baginda yang bersih dan cantik. Itu antara keindahan Nabi SAW, yakni gigi baginda ini adalah gigi yang bersih dan cantik. Ini memberi pengajaran kepada kita agar mengambil berat tentang gigi dan kebersihan mulut. Kena sentiasa bersihkan gigi. Berus gigi ke tak kisahlah, berus gigi ke nak pakai kayu sugi ke, kena sentiasa bersihkan mulut kita. Kena sentiasa bersihkan gigi dan juga menjagalah kebersihan mulut. Antara amalan yang amat dititik beratkan oleh Nabi SAW ialah bersugi ataupun bersiwak menggunakan kayu sugi lah. Kayu sugi ni banyak lah. Kita boleh tengok banyak kayu sugi jenisnya. So pakailah mana-mana yang kita rasa selesa dengan diri kita lah. Oleh itu kita selaku umatnya janganlah mengabaikan amalan ini. Jangan abaikan amalan bersugi ataupun membersihkan gigi ni lah. Biarlah gigi kita kurang cantik. Ini pengajaran yang diletakkan oleh guru kami Al-Fadil Ustaz Ahmad Adnan Fazil. Dia kata biarlah gigi kita ini kurang cantik, tetapi bersih dan tidak terbit dari mulut kita bau busuk apabila bercakap dengan orang lain. Walaupun gigi kita ini tidak teratur, agak tak cantik sangat, tapi pastikan gigi kita ni bersih. Dan kalau kita bercakap dengan orang, tak terbit bau-bau yang tidak menyenangkan, bau busuk dan sebagainya. Apatah lagi ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menunaikan solat. Nak sembahyang ni kena bersihkan mulut kita lah, kena bersihkan gigi sebelum nak sembahyang subuh. Lebih-lebih lagi kena gosok gigi dulu. Kena gosok gigi, bersihkan mulut kita. Supaya apa? Sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita nak
berkomunikasi dalam solat lah. Berkomunikasi ni dengan mana kita baca lah, baca Al-Fatihah, baca surah, baca dia punya bacaan-bacaan dalam solat. Itu sebenarnya semua adalah cara kita nak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlulah kita ini menjaga kebersihan gigi kita, perlulah kita ini menjaga kebersihan mulut kita. Itulah apa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kata siwak ini kalau boleh untuk aku wajibkan kepada umatku, aku wajibkan, tetapi aku takut ia akan membebankan umatku. Sebab itu siwak ini hanya sunnah, bersugi ini hanya sunnah, tapi sunnah yang digalak, sunnah yang baik untuk kita amalkan, sunnah yang bagus untuk kita ini menjaga gigi kita, menjaga mulut kita daripada terbit ataupun daripada muncul bau-bau yang tidak menyenangkan orang di sekeliling kita lah. Jadinya itu hadis yang terakhir dalam bab yang pertama berkenaan dengan ciri fizikal Nabi SAW, dan insyaAllah kita akan masuk pada bab yang kedua pada hari esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join live pada tengah hari ini. Moga-moga adalah manfaatnya kita baca bersama-sama berkenaan dengan hadis Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi ini, supaya kita dapat mengenali Nabi SAW itu dengan lebih dekat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita berjumpa pada hari esok kalau tiada halangan lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.